Kepada saya tidak mahu kita menunggang kelemahan mereka untuk kemenangan kita. Pertamanya saya pastinya nak mengucapkan rasa syukur sebab ke semua bahagian 22 bahagian dan parlimen di dalam negeri Selangor telah pun menjalinkan satu kerjasama yang cukup erat di dalam kerajaan perpaduan ini, terutamanya antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan saya dapat lihat keserasian ini telah pun terlaksana ke semua pihak, kedua-dua pihak, sama ada ianya Barisan Nasional ataupun PH, telah dapat menyesuaikan diri antara jentera, bukan hanya di peringkat parlimen, DUN, PDM, malahan di peringkat cawangan. Maknanya secara keseluruhan the machineries are ready to take off, dan banyak program-program telah pun dilaksanakan secara bersama. Dan ini antara petanda yang cukup baik dalam negeri Selangor yang boleh saya simpulkan. Keserasian ini membawa kepada kesefahaman that Selangor ini adalah amat penting untuk kita pertahankan di bawah kerajaan perpaduan. Saya pastinya tidak mahu terlalu optimis. Seperti yang semua mengenali saya suka tidak terlalu yakin, dan akhirnya nanti kita berada dalam zon yang selesa. Tetapi secara keseluruhan, in overall, saya fikir rakyat Selangor, pengundi Selangor, mereka memang memahami akan kepentingan untuk mempertahankan kerajaan perpaduan ini. Sebab kerajaan perpaduan ini akan membawa kepada kestabilan, kemakmuran yang menyeluruh buat rakyat, bukan hanya dalam Selangor tapi untuk seluruh negara. Dan hari ini rakyat telah faham bahawasanya politik fitnah, politik mengadu domba, politik keterlaluan menggunakan agama dan kaum ini tidak mendapat tempat. This is not healthy. Ini tidak baik, terutamanya untuk sebuah negeri yang maju seperti Selangor. Kita memahami setiap kaum dan agama mempunyai kepercayaan masing-masing, dan pastinya semua antara kita mesti saling hormat menghormati. Tetapi apabila kita membawa kepada politik kebencian, hatred politics ini ditolak oleh rakyat Selangor, dan saya percaya ia juga tidak akan disukai oleh mana-mana rakyat yang ada dalam negara ini. Apatah lagi politik menghina, institusi raja diperlekehkan, sultan dibawa sebagai bahan jenaka dalam ceramah. This is not healthy. Kita tak boleh mengajar anak-anak bangsa, anak-anak muda dalam negara ini membawa politik sedemikian. Dan saya fikir mereka akan membuat keputusannya pada 12 hari bulan. Tanda protesnya ialah pada 12 hari bulan nanti, bahawa mereka menolak. Apapun ianya tidak, saya tidak mahu ini dijadikan sebagai satu keyakinan dan akhirnya mengurangkan kesungguhan jentera untuk mendapatkan undi, meyakinkan pengundi bahawasanya kerajaan perpaduan adalah jalan keluar untuk menyelamatkan negara buat masa kini. Kita tak boleh dapat 100% kan. Tidak ada yang sempurna dalam dunia ni. Tetapi saya percaya majoriti rakyat memahami. We walk the talk. Kemakmuran yang sedang dinikmati, kestabilan yang sedang kita perolehi di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, hasil daripada kesefahaman mewujudkan kerajaan perpaduan ini dapat dirasai. Memang Datuk Seri Anwar sendiri, Perdana Menteri, mengakui ada perkara-perkara yang kita dalam pertimbangan untuk ditambah baik. Tetapi secara keseluruhan, kita dapat lihat kestabilan ini membawa kemakmuran kepada rakyat secara keseluruhan. Hari ini ada pengumuman baru yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Baru-baru, saya ingat seminggu yang lepas, untuk anak-anak muda yang berumur 18 tahun dan sebagainya. Inilah hasil daripada kemakmuran dan kestabilan politik yang ada. Saya percaya kalau kita dapat lihat dalam sosial, media-media sosial, mungkin di peringkat awal itu dia menjadi terlalu negatif. Tetapi hari ini, as per today, as this moment,
kita dapat lihat keseimbangan dan kesefahaman itu at par, dan saya fikir dia akan bertambah dari hari ke hari sehingga 12 bulan nanti. Saya nak ucap tahniahlah kepada kawan-kawan yang ada masuk saat akhir. Saya percaya ada yang belum isi borang parti tersebut pun diumumkan sebagai calon semalam. Maknanya itu menunjukkan mereka terdesak nak mencari calon. Ada yang bertemu dengan saya 3 hari sebelum diumumkan semalam sebagai calon. Dia mohon untuk kalau dapat dipertimbang dan ditukarkan untuk menjadi calon Barisan Nasional dalam satu DUN di negeri Selangor. Saya kata tak boleh. Tiba-tiba semalam diumumkan sebagai calon sebelah sana. Saya percaya dia boleh isi borang keahlian, tapi itu masalah mereka lah. Itu langkah terdesak. Kita tengok ada beberapa bekas pemimpin UMNO yang dibawa menjadi calon, anak kepada pemimpin UMNO. Maknanya mereka tu bukannya merupakan jentera atau ahli yang telah pun lama berkecimpung dalam parti tersebut. Saya bersimpatilah, selalu diorang kata kita kan, saya bersimpati sangat-sangat kepada jentera parti mereka yang dah lama berjuang. Di peringkat akaun las kena potong tangkona je. Tangkona kena potong semalam. Dan maklumat yang kita dapat, memang di peringkat akaun dah bakar baju lah, bakar bendera lah, macam-macam berlaku. Tapi itu urusan mereka. Kerana sebab itu saya mesti menyatakan Barisan Nasional kita umumkan 21 hari bulan. Bermaksud we are prepared, kita ready, kita umum calon kita 8 hari sebelum penamaan calon untuk membolehkan saya melihat sendiri momentum selepas nama-nama calon diumumkan. Ada 1-2 tempat yang saya perlu turun, bincang, dan sehingga pagi ni semua selesai. Maksudnya ada pertukaran tak, Datuk? Tak ada. We are ready. We are ready. Kita tak ada masalah yang timbul lah. Tak ada. Maksudnya Puas hati lah maksudnya, Datuk. calon yang diumumkan pada tarikh pengumuman hari itu dan pada hari penamaan ini adalah calon yang sama. Kita takkan ada sebarang pertukaran, melainkan ketentuan apa yang dijadikan Allah kan. Ada 48 jam, macam-macam boleh berlaku soal hidup mati ni kerja Allah. Tetapi selain daripada itu, semuanya telah bersedia. Semua telah saya selesaikan semalam. Ya, di peringkat awal, kita tak boleh nafikan waktu awal-awal dulu, kita ada jalankan kerjasama dengan PAS atas nama Muafakat Nasional. Dia pun tak terjadi overnight semua orang terima kan. Kerana kita berbeza pendapat, kita berperang dalam pilihan raya, kita berbeza ideologi politik, dan akhirnya dia mengambil masa. Begitu juga dengan PH, bila terwujudnya kerajaan perpaduan, kerana kita pastinya mengikut nasihat atau titah tuanku-tuanku, Raja-Raja Melayu dan pastinya Kebadulian Yang Mulia Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi akhirnya kefahaman itu mesti kita sampaikan. Saya dah turun ke semua 22 bahagian. Di Selangor, clear. Tak ada satu bahagian pun yang tertinggal. Dan pusingan kedua ni saya dah turun lagi sekali. Yang terakhir 2 hari sudah di Hulu Bernam. Di DUN Hulu Bernam, bertemu dengan semua jentera UMNO di Hulu Bernam. Dan mereka nampak, saya yakin mereka faham penjelasan ini. Tetapi ialah kita tak nafikan naratif yang dibawa oleh Nur Omar Anwar Musa ni, tujuannya satu je, untuk mencuri pengundi UMNO. Mereka diberikan tugas itu dan dapatlah reward, anak bertanding dan sebagainya. Jadi untuk mengelirukan, menghasut pengundi-pengundi UMNO. Dan saya yakin insya-Allah, walaupun saya sendiri bertanding di DUN Gombak Setia, tetapi saya juga dalam masa yang sama akan keluar ke semua 12 DUN ini, 11 DUN yang lain untuk menjelaskan kepada pengundi UMNO dan juga kepada seluruh pengundi UMNO dalam negeri Selangor. Dia punya penambahan keyakinan ni bertambah dari hari ke hari. Dan saya fikir mereka dah mula nampak. Tadi pun saya terkejutlah tengok video baru kenyataan yang dibuat oleh Tun Mahathir 2-3 hari sudah, menyatakan kerisauan dia tentang kalau DAP beginilah Malaysia, macam-macam lah. Tiba-tiba keluar video dia yang lama balik masa dia hadir Kongres DAP. Dia menyatakan DAP ni lah yang terbaik, satu-satunya parti yang mengadakan persidangannya dalam bahasa Melayu. Dia puji DAP, dia kata persidangan DAP ni lah yang terbaik, lebih baik daripada MCA. Itu Tun Mahathir cakap tu, lebih baik daripada MCA, kerana MCA menggunakan bahasa Mandarin.
Tapi DAP lebih baik gunakan bahasa Melayu dan dia nampak ramai orang yang bukan Melayu, dan Tun Mahathir mengesahkan masa itu DAP bukanlah sebuah parti chauvinis. So ada 2 video sekarang. Jadi rakyat boleh tengoklah apa kalau kita tertipu dengan kenyataan-kenyataan yang flip-flop seperti ini, mengikut trend dan mengikut hasutan. Pada saya ini hasutan lah. Hasutan mengikut waktu semasa. And I think people are sick and tired of this dirty politics. Kita dah tak mahu, we will say no to this. Memang kita akui No pernah menjadi pemimpin UMNO di Negeri Selangor, saya timbalan dia. Tapi bila saya buat penjelasan, bila saya turun ke bawah dan saya tengok video-video ni pun dah diviralkan kepada seluruh ahli-ahli UMNO, kena ingat No bertindak sedemikian kerana tak puas hati nama digugurkan. Dan digugurkan selepas 30 tahun jadi ahli parlimen. 30 bukan 3 tahun. Ramai di kalangan kalian yang masih kecil lagi, dia dah jadi ahli parlimen. Jadi itu saja dia punya marah. Kecewa sebab tak dapat calon buat kali yang ke-7. Kali yang ke-7. Anwar Musa nak menyambung daripada penggal yang ke-8 ke penggal yang ke-9, nak genapkan 45 tahun. Jadi semua ini berdasarkan kepada kepentingan peribadi. Dan bila penjelasan ini saya buat di peringkat akad rumbi, alhamdulillah ahli faham apa yang sedang berlaku. Dan akhirnya kita dapat lihat, walaupun No menyatakan ini untuk kepentingan dan sebagainya, anak dia mendapat jadi calon. Jadi akhirnya semua is all about you. It's about kuasa. It's about yourself and your family. Dan tak apalah, saya percaya apa yang saya cakap awal lagi. Percayalah tuan-tuan, Nur Omar ada kepentingannya. Dia nak bertanding. Akhirnya betul dapat anak. Belum pernah jadi ahli bersatu pun dapat jadi bertanding, kan? Ada reward. You buat ini, this is your reward. Kan? So, tak apalah. Saya percaya ahli UMNO, kita bijak ahli UMNO ni. Dia orang takkan terbakar. But kita akan terus menjelaskan. Kepada saya tidak mahu kita menunggang kelemahan mereka untuk kemenangan kita. No. Kita akui mereka sedang berada dalam satu permasalahan yang besar. Kononnya timbul calon-calon yang dibawa ni adalah kroni-kroni Azmin Ali. Azmin Ali nakkan semua kroni dia masuk bertanding, menafikan pihak-pihak yang bekerja kuat. Awal tadi saya dah kata kesianlah yang dah lama bekerja untuk parti tu, semuanya disidelinkan, diketepikan. Yang datang daripada tempat lain masuk jadi calon yang tak ada jawatan. Yang ada seorang sekarang ni di Dusun Tua, dia mengesahkan dah keluar dah gambar dia semua. 700 ahli bersatu Ulu Langat keluar dari bersatu menyertai pejuang. Dia semalam diumumkan bertanding atas nama bersatu. Dia dah keluar bersatu, gambar dia, media semua dah keluar, kan. Jadi kelang kabut sekarang ni, kelang kabut kenapa? Tapi itu urusan mereka. Kalau mereka sendiri, saya nak menjelaskan kepada pengundi Selangor, kalau mereka sendiri tak berani membuat keputusan, menentukan calon dan berlaku permasalahan bagaimana nak mengurus nanti negeri Selangor. Ini negeri maju. We cannot allow individu tertentu untuk menunggang pilihan raya negeri ini untuk kepentingan politik. So akhirnya kepentingan rakyat akan diketepikan. Tapi saya takkan pastinya menggunakan itu sebagai satu daripada asas atau satu daripada peluang kita untuk menang. We focus what can we offer to the people of to all Selangorian and let them decide. Dan dalam masa yang sama saya minta juga kepada rakyat Selangor lihat pergolakan yang sedang berlaku dalaman mereka. If they can they can really practice a proper exercise in their own party, mana mungkin boleh menjaga rakyat secara keseluruhan. Semua orang nak menunggu Gombak sebab tiga-tiga pengurusi negeri bertanding di Gombak. Pengurusi Perikatan Nasional Selangor bertanding di Gombak, pengurusi Barisan Nasional Selangor bertanding di Gombak, pengurusi Pakatan Harapan Selangor bertanding di Gombak. Jadi maknanya the hottest seat will be Parlimen Gombak lah. Dan tiga-tiga ni bertembung dalam PRU yang ke-15. Pastinya saya dengan rasa rendah diri lah, nak mohon kepada pengundi-pengundi daripada seluruh negeri Selangor untuk memberikan undian anda kepada calon-calon daripada Kerajaan Perpaduan. Undi anda adalah penting untuk menentukan kesejahteraan, kestabilan dan kemakmuran negeri Selangor itu sendiri. Sebab one vote,
will decide your future. Kepada anak-anak muda, undi ini bukan satu benda yang boleh kita letakkan harganya, kerana kalau diletakkan nilai harga kepada undi itu, maka 5 tahun kita akan berada dalam keadaan yang sengsara. Dan jalan keluar, kita dah dapat lihat modul yang terbaik ialah kerajaan perpaduan untuk menaungi dan menjaga rakyat Selangor secara keseluruhan. Jadi saya mohon agar dapat diberikan undi kepada semua calon-calon mewakili kerajaan perpaduan daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional.